array. Okey, pergi pada nombor 1. Okey, kadang-kadang panggil sebagai table ataupun lagi mudah kalau yang kita pernah belajar kita panggil sebagai matrix lah. Okey. Kemudian seperti biasa yang kita tahu, two-dimensional array consists of both rows and columns of element. Ada row, ada column lah. Kemudian kita boleh isytiharkan atau declare dengan cara yang hampir serupa dengan apa yang kita belajar untuk one-dimensional array. Sebagai contoh, kat sini kita ada 3x4 array, iaitu di sini kita ada 3 row dan 4 kolom. Okey, kepada array yang bernama val. Okey, jenisnya adalah integer. Bila kita nak isytiharkan atau declare, kita hanya perlu tulis int val square bracket kat sini 3 dan 4. Okey, kat sini the number in the first square bracket is the number of rows. Okey, sikit. Okay, and then the number in the second square bracket is the number of column. Sama macam apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni lah. Okay. Minta maaf. Tidak seperti one-dimensional array. Unlike the one-dimensional array, number of row and column must be specified during array declaration. Kita kena bagi tahu lah. Terutamanya sebagai contoh di sini, bila kita ada array val, okey, 3, 4. Okey, cara dia adalah maksudnya di sini kita ada 3 row ataupun 3 baris dan 4 kolom atau 4 lajur. Okey, jadi kita boleh buat begini. Okey, ini adalah untuk row 1, row 2 ataupun baris 2 dan baris ketiga. Kita pisahkan setiap baris ni dengan braces ni ataupun curly bracket. Okey, tapi keseluruhan kita kena tutup juga dengan braces yang di luar ni, wajib. Ataupun disebabkan sebenarnya bila kita dah tulis 3, 4 di sini, yang mana 3, 4 ni wajib kita tulis. Okey, kita tak perlukan pun braces yang berada di tengah-tengah di dalam. Okey, kita hanya perlu tutup dan buka. Buka dan tutup di sini. Sebab apa? Sebab komputer kita tahu dah, bila kita kata 3, 4 maksudnya bila kita kata 3, 4 maksudnya 4 yang pertama akan jadi baris 1, 4 yang kedua akan jadi baris 2 dan 4 yang ketiga akan jadi baris 3. Okey, kita pulanglah bagaimana. Ikut awak punya preference lah. Okey, kemudian kita boleh tengok di sini, bila kita nak menggunakan array, maksud saya two-dimensional array, kita boleh buat, bagi contoh, namanya val. Kita hanya perlu nyatakan dia punya lokasi dia. Contohnya di sini val 1, 3. Kita kena ingat index dalam array dalam C++ akan bermula daripada kosong. Maksudnya kita ada kolom kosong, kolom 1, kolom 2, kolom 3, row kosong, row 1, row 2. Bila kita gunakan val 1, 3, maksudnya di sini kita nak gunakan nilai kepada val pada row 1, pada baris 1, pada lajur 3. Maksudnya ini adalah baris 1, ini adalah kolom atau lajur 3, maka dia sebenarnya adalah nilai 6. Okey, tengok gambar ni. Yang pertama macam saya cakap tadi adalah row position, yang kedua adalah column position. Sama je. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok kod nombor 47. Hanya simple saja. Okey, kita boleh pergi pada kod kita. Ini. Kita tak buat apa yang istimewa pun. Okey, di sini kita takrifkan number of row 3 and call itu number of column 4. Okey. Kemudian kita takrifkan, ikhtiarkan satu two-dimensional array iaitu jenis var. Unsurnya adalah 3 dan 4 bilangannya, dan ini adalah elemen-elemen yang ada dalam var tu lah. Apa yang kita nak buat adalah sekarang kita akan see out, kita akan pamerkan
nilai-nilai ataupun unsur-unsur yang berada dalam val. Jadinya kita gunakan dipanggil sebagai explicit element location ni lah. Okey, iaitu kita akan cout val 00, iaitu nilai val pada baris kosong, lajur kosong. Kemudian kita bagi set W, maka kita bagi ruang 4 petak kosong. Kemudian val 01, iaitu pada baris kosong, lajur 1, baris kosong, lajur 2, baris kosong, lajur 3, kemudian baris 1, lajur kosong, dan seterusnya sampailah habis. Maksudnya kita nak tunjukkan di sini lah, kita nak pamerkan di sini ke kanan dan terus ke bawah. Maksudnya daripada bottom, maksudnya daripada top left lah, hingga ke bottom right. Itulah. Okey, kita boleh gunakan di sini. Dan kita cout dan kita boleh dapatlah. Kemudian ada satu cara lagi, iaitu kita nak gunakan looping. Kita nak gunakan gelungan. Okey, mudah saja. Di sini kita gunakan dua gelungan, iaitu for untuk I, yang mana I ni mewakili bilangan row ataupun number of maksudnya row, dan kemudian ada satu lagi looping, iaitu untuk column, dan kita akan cout saja val ij. Maksudnya di sini I dan J ni akan berubah-ubah. Mula I kosong, J kosong. Kemudian dalamnya akan berubah jadi J1, J2 dan J3. Kemudian I akan naik 1. Jadi I sama dengan 1. Bila I sama dengan 1, kita akan start balik J daripada kosong, 1, 2, 3. Kemudian I akan jadi 2 pula. Dan J akan mula balik jadi kosong, 1 dan sebagainya. Setiap kali nilai I dan J berubah, kita akan cout val ij. Okay? Saya rasa tak perlu ulas banyak untuk bahagian ni sebab awak dah pernah belajar sebelum ni. Okey, untuk gelung lah, untuk gelung ni. Okey, cuma bezanya sekarang ni kita ada val ij. Okey, jangan risau sangat tentang cout n-line dan set W ni. Awak boleh buang dia kalau awak nak. Okay, cuma dia akan jadikan result kita tak apa nak cantik sangat lah gambarannya. Okey, ni hanya untuk format. Okey, jadinya di sini kita boleh run. Gini, tak ada masalah. Okey, kita dapat. Okey, yang atas ni adalah bila kita gunakan explicit element location lah. Kita gunakan val 0001 sampai habis. Yang bawah ni kita gunakan cara yang pandai sikit lah. Maksudnya kita gunakan for loop sebanyak 2, iaitu dipanggil nested for loops. Nested for loop. Kemudian untuk setiap combination of I dengan J, kan, kita akan cout val ij. Okay, maksudnya kita ada val 00, 01, 02. Sebenarnya sama dengan di atas, cuma kita tak gunakan for loop di atas. Di sini kita gunakan loop for loop. Jadinya automatically dia akan tukar setiap kali I dan J berubah. Okey. Kemudian kembali pada nota kita. Okey, nested for loop are especially useful when dealing with two-dimensional array. Maksudnya yang cara kedua tadilah. Okey, berguna bila kita nak deal dengan two-dimensional array because they allow the programmer to design and cycle through each element easily. Kan, bayangkan kalau kita ada vektor ataupun matrix yang bersaiz 100 kali 100. Maksudnya takkan kita nak type 00, 01, 02 sampai 0100, kemudian 11, 12, 13 sampailah habis. Kan? Maksudnya minta maaf, bukan 100, 99. Maksudnya kita berakhir dengan val 99, 99. Kan? Banyaklah kita kena type. Jadinya cara yang terbaik adalah kita gunakan looping, gunakan for loop. Bagi contoh. Okey, so dalam program tadi untuk yang kedua, maksudnya di sini tadi kita nampak yang mana I ni correspond ataupun I ni sebenarnya adalah outer loop lah, kan, loop yang ada di luar. Okey, so I controls the outer loop which correspond to the row, and J control the inner loop which correspond to the column. So saya rasa itu saja untuk pengenalan kepada two-dimensional array.